Mechanical engineering in plant is important in the operation and control systems of power plants in the public and private sectors. Water treatment plants play important role in producing clean and safe water. The hygiene and quality of the treated water is given great emphasis to prevent waterborne diseases such as cholera, typhoid, and others. Conventional type of water treatment plants are commonly found in Malaysia because the design of treatment process is easier to operate and maintain. For example, the Sungai Semenyih Water Treatment Plant uses conventional water treatment, which is the physicochemical, through the usage of several chemicals such as alum, chlorine, silicofluoride, and lime. The treated water undergoes several processes, including the early stage of chemical dosing, flocculation, precipitation, filtration, and disinfection before supplying to the consumer. Sesebuah loji pembersihan air itu memainkan peranan yang amat penting dalam menghasilkan air yang bersih dan selamat, di mana kebersihan dan kualiti air yang dirawat itu amatlah dititikberatkan bagi mengelakkan berlakunya sebarang penyakit bawaan air seperti taun, kepialu dan sebagainya. Dalam proses menghasilkan air yang bersih, bermula daripada stesen pam air mentah itu sendiri, di mana berlakunya penyaringan dan juga pengepaman air daripada sungai ke loji pembersihan air. Kemudian apabila sampai di loji pembersihan air, selepas pendosan aluminium sulfat ke dalam air mentah, proses seterusnya adalah air mentah tersebut akan dialirkan masuk ke tangki flokulasi. Selepas air mentah melalui proses flokulasi, air tersebut akan dialirkan ke tangki mendak untuk melalui proses pemendapan. Dan selepas proses pemendapan berlaku, air tersebut akan dialirkan ke tangki penapis untuk melalui proses penapisan. Selepas selesai proses penapisan, air tersebut akan didoskan dengan bahan kimia yang seterusnya yang dipanggil hydrated lime ataupun kapur, di mana kapur ini berfungsi untuk menstabilkan pH. Kemudian air tersebut akan didoskan pula dengan silikofluorida, berfungsi untuk mencegah KBT. Dan yang terakhir, air tersebut akan didoskan pula dengan bahan kimia yang terakhir yang dipanggil klorin, di mana ianya berfungsi untuk pembasmian kuman. Setelah selesai melalui proses pendosan bahan kimia seperti yang saya sebutkan tadi, air tersebut akan dialirkan ke stesen pam air bersih untuk dipam ke tangki pengimbang, di mana air yang bersih tersebut akan dipam menggunakan beberapa buah pam yang ditentukan dan akan dipam ke tangki pengimbang sebelum ianya dibekalkan kepada pengguna. Dan seperti yang diketahui, air yang akan dialirkan, dibekalkan kepada pengguna tersebut dikategorikan sebagai air yang telah bersih dan selamat untuk digunakan. Bagi kami di Konsortium Abbas, khususnya loji pembersihan air Sungai Semenyih, reka bentuk kapasiti pengeluaran adalah sebanyak 545 juta liter sehari. Walau bagaimanapun, di loji pembersihan air Sungai Semenyih ini mampu untuk menghasilkan air yang terawat pada kapasiti sebanyak 675 juta liter sehari. Peranan dan tanggungjawab seorang pengurus loji itu adalah besar. Antaranya, beliau bertanggungjawab untuk memastikan pentadbiran dan operasi loji berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Walau bagaimanapun, dari segi operasi, seseorang pengurus loji itu memerlukan sokongan dan bantuan daripada beberapa bahagian. Ini termasuklah antaranya bahagian perkhidmatan kejuruteraan dan juga sumber air dan kawalan kualiti, bagi memastikan
operasi loji dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan bagi memenuhi keperluan dari segi kuantiti ataupun jumlah air dan juga memastikan kualiti air tersebut dihasilkan dalam keadaan yang bersih dan selamat untuk digunakan oleh pengguna. Antara punca-punca penutupan sesebuah loji rawatan air itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah pencemaran air di dalam air mentah dan juga kegagalan peralatan loji rawatan air. Di samping itu, sekiranya berlaku banjir ataupun kemarau. Antara sebab berlakunya kemerosakan kualiti air mentah adalah disebabkan oleh penurunan paras pH dalam air mentah, peningkatan kekeruhan yang terlalu tinggi, peningkatan amonia dan juga manganis yang juga terlalu tinggi, dan juga ada kalanya berlakunya pencemaran seperti tumpahan bahan kimia dan juga minyak di dalam air mentah itu sendiri. Kekerapan penyelenggaraan kebersihan di loji pembersihan air Sungai Semenyih ini melalui beberapa proses, antaranya cucian tangki mendak yang dilakukan sekali setiap 1 bulan. Seterusnya, cucian tangki tapisan yang dilakukan setiap 72 jam dan juga cucian kolam imbang yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Walau bagaimanapun, cucian dan juga penyelenggaraan tersebut bergantung kepada kualiti air semasa. Sekiranya ada keperluan, maka kekerapan tersebut akan ditambah dan diubah dari masa ke semasa. Untuk mereka di luar sana, suka diingatkan agar kita menjaga sumber air mentah dan jangan sesekali kita mencemarkan sumber air mentah tersebut. Kepada pengguna pula, juga suka diingatkan supaya tidak membazir air bersih yang telah dihasilkan. Untuk para pelajar yang berminat dengan industri air, amatlah digalakkan untuk menceburinya. Ini kerana pada masa kini, industri air di Malaysia telah berkembang dengan pesat, memandangkan setiap hari penggunaan air bersih menjadi suatu perkara yang diperlukan dan adalah suatu keperluan kepada setiap pengguna. The high demands and needs for water from public users, the commercial sectors and industry require more efficient and integrated plant operation and control systems, which is capable of supplying adequate amount of treated water for private or industry.